Hai semua, dah lama rasanya Cik Nom tak buat kuih. Kali ni, jom tengok Cik Nom buat pau kacang merah pula. Ada sesiapa yang menonton ni peminat pau kacang merah? Kalau ada, kita geng. Pau inti kacang merah ni sangatlah lembut dan gebu. Ditambah pula dengan inti kacang merah buatan sendiri atau homemade, memang bertambah-tambah special. Ada 3 bahagian video. Mula-mula Cik Nom tunjuk cara penyediaan paste kacang merah. Kita rendam kacang merah sehingga lembut dan kemudian rebus sampai empuk, kisar halus dan masak sampai pekat. Resepi ni memang akan hasilkan inti kacang merah yang sedap dan halus teksturnya. Kedua, cara untuk buat dough pau yang lembut dan gebu menggunakan tepung pau. Cik Nom selitkan juga tips untuk simpan yeast kering supaya tahan lama. Dan yang ketiga, kita akan gabungkan dough pau dengan inti kacang merah, kemudian kukus, maka jadilah pau kacang merah yang licin permukaannya, tekstur yang lembut dan gebu. Jom tengok cara-caranya. Dalam video ni juga, Cik Nom akan umumkan peraduan giveaway dengan hadiah periuk dari Le Cuisine Malaysia. Periuk ni buatan France. Ada 5 buah periuk kesemuanya. Saiz 20cm, round oven. Cantik sangat periuk ni. Menarik kan? Okey, yang ni kacang merah ataupun dipanggil azuki bean. Kalau yang besar tu, kidney bean. Boleh juga kalau nak guna untuk buat inti. Ni dah basuh bersih, setengah kilo. Rendam dengan air, biar terendam lebih kurang tinggi air dalam 2 inci macam tu. Biarkan 5 hingga 6 jam ataupun semalaman. Ni dah ada satu bekas yang Cik Nom rendam semalam. Masa rendam tu, Cik Nom simpan dalam peti sejuk. Buang air rendam tu dan bilas sebab kita tak nak air tu. Kemudian basuh dan tapis. Masukkan dalam periuk. Rendam dengan air, biar terendam lebih kurang tinggi air dalam 2 inci macam tu. Kalau nak rebus kacang, seelok-eloknya guna periuk yang tebal. Kacang akan masak dengan elok dan sekata. Nak guna pressure cooker pun boleh. Cik Nom guna periuk Le Cuisine 26cm, round oven. Untuk memenangi hadiah giveaway dari Le Cuisine Malaysia, anda hanya perlu share video ni di Instagram atau Facebook beserta syarat-syarat seperti berikut. Pemenang akan dipilih berdasarkan semua kriteria yang tertulis di skrin. Nyatakan juga kenapa saya ingin memenangi peraduan ini di caption anda. Lebih banyak share, lebih tinggilah peluang untuk menang. Selamat mencuba! Tutup dan rebus sampai lembut, anggaran sejam ke sejam setengah. Nak guna pressure cooker pun boleh dalam 30 hingga 45 minit macam tu. Dah masak rasanya kacang merah ni. Kalau rendam lama, kita tak perlu rebus lama sangat lah sebab kacang tu kan dah lembut. Kalau kita picit ni, boleh rasalah dah mudah hancur. Ni masih panas. Air rebusan Cik Nom tak ambil sebab takut pahit. Ada juga orang yang kisar dan masak sekali dengan air rebusan. Jadi terpulanglah nak buang ke tidak, Cik Nom biasanya buang. Ni dah tapis, kita perlu kisar halus guna blender. Kisar ni kalau sikit-sikit lebih mudah. Jangan kisar semua sekali ataupun masuk penuh blender. Nanti jam berasap hangus dengan blender. Dengan orang yang blender sekali berasap. Untuk mudah kisar, tambah air sikit-sikit. Jangan cair sangat ya. Sebab nanti kalau cair, kita kena masak lama untuk pekatkan kacang merah. Kisarlah sampai habis. Tuang paste masuk dalam periuk. Ada orang suka halus. Kalau suka tekstur kasar, boleh blender kasar je kacang merah ni. Masak atas api perlahan. Next, gula. Biasanya diguna gula putih aja untuk masak paste kacang merah ni. Tapi Cik Nom suka letak gula Melaka ataupun nisan sebab lebih wangi dan rasa pun lebih manis berkaramel. Letak 2 keping. Campur juga dengan gula putih sebab tak nak rasa gula Melaka yang kuat sangat, nanti akan overpower rasa kacang merah. Sedikit garam untuk naikkan rasa.
dan minyak sayur atau boleh ganti dengan minyak masak. Tujuan supaya paste nanti tak kering, mudah dibentuk, berkilat dan smooth je hasil dia nanti. Minyak tu memang mula-mula terapung dan susah nak sebati, tapi jangan risau, teruskan aja masak. Ni dah kering sikit, warna pun dah jadi lebih gelap, memang meletup-letup lah bila masak. Cik Nam suka campur dengan sedikit margarin ataupun butter supaya rasa lebih sedap berlemak dan wangilah bau dia nanti. Masak sampai jadi paste yang pekat. Memang Cik Nam sengaja buat banyak inti ni sebab nak frozen kan. Inilah dia paste yang dah masak, dah pekat dan sejuk kan. Cik Nam dah buat semalam sebenarnya. Kalau nak tunggu masak dan sejuk tu makan masa jadi lambat lah. Cik Nam sapu tangan dengan minyak sikit dan bentukkan bulat. Satu biji berat dalam 25 hingga 30 gram macam tu. Pinggan pun Cik Nam sapu dengan minyak sikit. Bila dah buat bulat-bulat, boleh masuk dalam peti sejuk dulu. Sementara tunggu kita buat dohpau pula. Yeast kering, ada juga follower yang bertanya Cik Nam macam mana nak simpan yeast kalau beli paket besar. Cik Nam biasa akan buka pack besar tu dan bahagikan pack-pack kecil dalam plastik ziplock macam ni. Keluarkan udara, kemudian seal elok-elok dan simpan dalam freezer. Memang tahan lama. Tepung pau 250 gram. Kalau nak guna tepung gandum pun boleh, cuma tekstur akan jadi berbeza sikit dan warna tak akan jadi seputih tepung pau lah. Yeast kering, baking powder, gaul-gaul dulu garam dengan tepung, secubit garam. Garam ni jangan bagi bersentuhan direct dengan yeast. Gula 2 sudu besar. Gula ni Cik Nam masuk ratio 10% dari berat tepung. Maksudnya kalau tepung tu 250 gram, gula Cik Nam agak-agak dalam 25 gram macam tu. Tak nak manis sangat. Lemak sayuran 1 sudu besar. Kalau tak ada, boleh ganti minyak masak. Ni kira macam pelembap lah, macam muka manusia. Nak bagi lembap dan flawless, kena rajin letak moisturizer. Uli sikit-sikit sambil tuang air sejuk. Kenapa guna air sejuk? Siapa tahu. Boleh je kalau nak guna air biasa ataupun air suam. Tapi Cik Nam guna air sejuk sebab nak lambatkan proses pau tu mengembang supaya mudah nak kawal masa menguli nanti. Kita tak nak pau yang terlebih kembang sebab takut hasilnya tak cantik bila dikukus. Uli lebih kurang 10 minit. Bentukkan bulat. Kemudian rehatkan dough selama 5 hingga 10 minit supaya gluten dalam tepung tu relax dan air menyerap dengan sempurna. Lepas dah rehat, keluarkan. Cik Nam bahagi kepada 10 bahagian. Setiap dough berat dalam anggaran 45 hingga 50 gram. Timbang ni bukan apa sebab nak bagi dapatkan saiz yang sekata. Boleh je kalau nak agak-agak ya. Ambil dough dan lepehkan. Letak inti di tengah, tutup dan bulatkan. Bulatkan biar dough tu meninggi, jangan lepeh, baru cantiklah bila kembang nanti. Dan letak di atas kertas. Cik Nam guna kertas parchment yang digunting 4 segi. Nak guna kertas A4 yang putih yang biasa tu pun boleh je. Kertas yang muffin tu pun boleh. Buat sampai habis.
Susun jarak-jarak dan tutup dengan kain supaya permukaan pau tak kering. Kita akan biarkan dough ni naik kembang dulu. Okey, dough pau dah kembang, pindah masuk dalam periuk kukusan. Jarakkan ya, jangan rapat sangat sebab pau akan mengembang bila kukus nanti. Kalau dah kembang melekat nanti, dah jadi macam ban pula. Penutup kukusan balut dengan kain supaya dapat minimumkan wap air yang jatuh di tengah. Lepas 10 minit, tutup api dan biarkan pau dalam kukusan selama 5 hingga 10 minit sebelum buka tudung untuk elakkan pau tu jadi kecut ataupun berkedut di permukaan. Dah siap pun pau kacang merah kukus. Ni Cik Noh guna sudip je untuk pindah. Cara yang murah dan mudah. Sedap ni kalau makan panas-panas dengan teh o ataupun kopi. Pau ni juga kita boleh buat frozen. Selepas kukus, simpan dalam plastik dan tutup rapat, masuk dalam freezer. Nanti bila nak makan, kukus je sekali lagi. Tengok tu, lembut tak? Inti tu pun memang smooth je. Lembut, manis inti pun kalau buat sendiri, kita boleh kawal nak lebih ke, nak kurang manis ke. Kalau sesiapa yang dah buat tu, bolehlah share gambar dengan Cik Nom. Okey, sekian dari Cik Nom. Harap-harap anda suka video ni. Jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!